Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ketujuh. Okey, soalan yang ketujuh ni kalau kamu baca soalan kamu boleh nampaklah bahawa dia berkenaan dengan laju mungkin laju masa ataupun jarak masa. So dia melibatkan tingkatan 4 bab yang ketujuh di bawah tajuk graf gerakan. Okey, so kita tengok apakah info-info yang telah pun diberi kepada kamu. Dia kata Rahman merancang untuk memandu daripada Shah Alam ke Port Dickson sejauh 135 km. Okey, kita tulislah sedikit bahawa daripada asalnya dia daripada Shah Alam. So dia nak ke Port Dickson. Okey. So dia punya jarak okey, kalau ikutkan jaraknya ialah 135 lah. Okey, 135 km. Okey, itu yang pertama. So, untuk bertemu dengan rakannya Steven. So, dia merancang untuk bertolak dari Shah Alam pada pukul 8.15 pagi. So, masa dia dekat sini adalah 8.15 pagi. Okey, dan dia dijangka tiba di Port Dickson pada pukul 10.03 pagi. Okey, so 10.03 pagi. So, kalau ikutkan jarak kita dah ada. So, kita carilah dahulu dia punya selang masa ataupun tempoh masa daripada 8 suku sehingga 9 suku. Kalau ikutkan ini adalah tempoh bagi 1 jam. Okay, so di sini 1 jam. So, 9 suku sampai 10 suku. Kalau ikutkan dia tak sampai ke 10 suku. So, 9 suku katakanlah kita ambil sehingga jam 10. Okay, sehingga jam 10. Bermaksud dekat situ kita ada 45 minit. Okey, so dan selebihnya kalau ikutkan daripada 10 sehingga 10.03, so bermaksud kita ada 3 minit lah. Okey, dia punya masa. So masa kamu dekat sini boleh nampak dia adalah 1 jam 48 minit. So itulah dia punya jarak iaitu 135. So manakala untuk masa dia ataupun perjalanan dia adalah 1 jam 48 minit. Cuma cikgu tidak berapa gemar guna jam dan juga minit sebab soalan ini biasanya apabila melibatkan jam, apabila melibatkan graf jarak masa ataupun laju masa, biasanya kita akan guna jam saja. Kita tak akan guna jam dan juga minit. So kita kena ubah terlebih dahulu sebagai yang kata langkah berjaga-jagalah. Okay, so 48 minit ini kita nak dibahagikan dengan 60 supaya kita tahu bahawa dia sebenarnya adalah 0.8 jam. Untuk 48 minit ni dia sebenarnya sama dengan 0.8 jam. So bermaksud dekat sini sebenarnya kita ada 1.8 jam lah. So itulah masa yang sebenar. Okey, so kita nak tengok yang pertama. Okey, so bendanya dah selesai. So dia suruh yang A, dia suruh kamu kira laju. Okey, so dia nak suruh kamu kira laju untuk pemanduan Rahman ni lah dalam unit kilometer per jam. Sebab itulah cikgu dah kata kita tukar dahulu daripada jam ke minit. Jam minit ini kepada jam sebab biasanya memang dia akan bertanya tentang jam sahaja. So laju, apabila disebut tentang laju pastinya dia bermain dengan rumus iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. So jarak kamu dah tahu ianya adalah 135. Manakala masa kamu kalau ikutkan dia adalah 1.8. Okey, 1.8 jam lah. So kalau ikutkan kamu tekanlah kalkulator. Okey, so kamu tekan kalkulator 135. Kemudian kamu bahagi dengan 1.8. So kita dah tukar 1.8 ni dah jadi dalam jam sepenuhnya. So dapatlah kelajuan iaitu 75. Okey, so kalau ikutkan itulah jawapan kamu kilometer per jam lah. Okey, so ikutkan itulah jawapan kamu untuk soalan A. Ini adalah kelajuan untuk pemanduan Rahman iaitu 75 km per jam. Okey, yang seterusnya untuk B. So sekiranya dalam perjalanan pulang Rahman menambahkan kelajuan dan dia mencapai pecotan. Okey, so pecotan 20 km per jam. Okey, kamu kena tahu apakah maksud pecotan. Pecotan dia sebenarnya samalah dengan kadar perubahan laju. So, kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju ni dan juga pecutan adalah benda yang sama. So, kadar perubahan laju ini sebenarnya ialah kecerunan. Okey, so kalau kamu dah tahu maksud-maksud ini, lebih senang kamu nak selesaikan soalan lah.
Okey, so kecurunan rumus kamu adalah Y, bukan. Rumus kamu bukan Y. So rumus kamu adalah M sama dengan Y2 tolak dengan Y1. Okey, per dengan X2 tolak dengan X1. So ini adalah rumus untuk kecurunan. Sebab dia dah kata pecotannya adalah 20 km per jam kuasa 2. Okey, so di mana dia dijangka tiba 18 minit terlebih awal. Okey, dari perancangan asal, jika laju asal dia adalah 78, so dia nak laju akhir. Okey, so soalan kamu ini mungkin kamu tak nampak dia punya gambaran. So cikgu lukislah sedikit, okey, sebab kita memerlukan gambar rajah sebenarnya baru kita boleh nampak apa yang cuba diperkatakan. Okey, katakanlah ini adalah soalan kamu dan ini adalah paksi lah. Okey, katakanlah ini adalah paksi laju. So ini adalah paksi masa lah. Okey, so laju kamu dalam kilometer per jam, so masa kamu dalam jam. Okey, dia kata pecotan. So pecotan bermaksud graf kamu menaik lah. Okey, kita jangan fikir untuk graf yang pergi tadi sebab yang tadi dia dah pergi ke position. So ini kita fokus hanya kepada untuk dia perjalanan balik. So katakanlah graf kamu dia menaik macam ni. Okey, kenapa graf kamu dia menjadi menaik? Sebab dia berkaitan dengan pecutan ataupun kecurunan. So pastinya graf kamu adalah graf yang condong dan nilai kamu, pecutan kamu adalah positif. So kita ambillah kecurunan kamu positif. So dia kata laju yang awal ataupun asalnya kelajuan dia adalah 78. So kelajuan yang akhir ini setelah dia dah sampai, so kelajuan yang akhir inilah yang kita tak tahu, yang cikgu akan wakilkan sebagai Y. Okey, so agak-agak bolehlah nampak. Dan untuk paksi laju dah selesai. Laju awal dia 78, laju akhir kita tak tahu, tapi dia bermula pastinya pada minit yang kosong lah. Dan untuk dia sampai dekat sini, dia sampai pada minit yang ke-18. Okey, so kamu tengok macam mana cikgu buat. So kita akan tengok dekat sini unit kamu. Okey, so semua dah selesai. So kita akan tengok bermain dengan kecurunan, kita akan ada rumus. So rumus dekat sini pastinya dia melibatkan koordinat. So koordinat kamu dekat sini kalau ikutkan ianya ialah 078. So unit kamu adalah 078. So unit koordinat untuk yang dekat sini. So koordinat untuk yang atas ini seharusnya adalah 18Y. Okey, so kita akan masukkan dalam rumus kecurunan dekat sini. Seharusnya kecurunan kamu dah diberi iaitu 20. Okey, so 20. Kemudian Y2 kamu dekat sini kita akan ambil Y2 untuk ini. So X2, Y2. Okey, so X1, Y1. Mana-manalah kamu nak label terpulang. So cikgu nak ambil Y2 kamu di atas ni. So seharusnya ianya adalah Y tolak dengan 78. Okey, so Y2 tolak dengan Y1. So X2 iaitu 18. So tolaklah dengan kosong. Cuma jangan lupa kita perlu bahagikan dengan 60. So ini yang agak bahayalah. Kenapa cikgu bahagikan dengan 60? Sebab unit kamu untuk pecutan ini adalah jam. Sedangkan kamu ada nilai 18 ini sebenarnya dalam minit. So paksi ni seharusnya untuk yang bawah ni sebenarnya nak lebih selamat, kita tulislah dalam jam siap-siap. Tapi manakala dia dah bagi 18 minit, so kita akan bahagikan dengan 60 supaya yang di bawah ini dia akan bertukar menjadi jam. Okey, so kita akan cuba untuk selesaikan. Okey, so kita akan selesaikan. Seharusnya kita akan ada 18 tolak kosong, 18 lah. So 18 bahagi dengan 60. So kita akan ada 0.3. Okey, so kita akan tulis macam ni. 20 sama dengan Y tolak 78 bahagi dengan 0.3. So kalau ikutkan ini adalah operasi bahagi. So kita pindah sebelah, dia akan jadi darab. So 0.3 darab dengan 20. So dia akan jadi 6 sama dengan Y tolak 78. So untuk mencari Y sahaja bermaksud 6 tambah dengan 78 lah. Itulah nilai Y kamu. Sebab ini adalah negatif. So kita pindah sebelah. So dia akan jadi positif. So nilai Y kamu seharusnya dah boleh nampak iaitu 84. So kelajuan kamu yang terakhir dekat sini ialah 84. Dan nilai kamu logik lah. Sebab yang start 78. So kelajuan yang terakhir
ialah 84. Okey. So, cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba sampaikan sebab soalan kita telah pun selesai. Setakat itu sahaja. Okay, untuk soalan nombor 7 ni. So, seperti biasa, jangan lupa untuk tinggalkan di ruangan komen di bawah untuk sebarang komen ataupun sebarang soalan. Okay, yang berkaitan dengan soalan nombor 7 ini. Jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.